Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Penghinaan terhadap Islam oleh Makcik Hajah Sid Al-Wuzara. Penghinaan terhadap Islam adalah merupakan satu isu yang telah lama menghantui Islam dan juga umatnya. Penghinaan ini dilakukan oleh golongan-golongan yang memusuhi Islam, iaitu seperti golongan Kristian, Orientalis ataupun mereka yang berfahaman sekular ataupun liberal dan ataupun mereka yang seumpama dengannya. Pada zaman moden ini, penghinaan terhadap Islam dilakukan melalui kecanggihan jaringan sosial yang terdapat pada hari ini seperti Facebook, Twitter, blog dan lain-lain. Pada tahun 2011, masyarakat di Malaysia digemparkan dengan isu penghinaan Islam oleh seorang blogger yang dikenali sebagai Makcik Hajah Sid Al-Wuzara. Beliau merupakan seorang blogger yang menghina Islam melalui penulisannya yang boleh mempengaruhi tanggapan masyarakat bukan Islam terhadap Islam secara umumnya dan juga yang boleh memberikan kesan negatif kepada akidah umat Islam itu secara khususnya. Saya ingin menyentuh mengenai gerakan Cyber Crusade yang merupakan usaha Kristian dalam menyampaikan mesej-mesej agamanya. Dan mesej-mesej ini disalurkan melalui alam maya. Dan golongan Kristian pada masa kini menyerang umat Islam melalui cara halus. Melalui cara halus iaitu serangan intelektual. Tidak lagi seperti dahulu, mereka menyerang umat Islam secara kekerasan seperti yang berlaku di dalam Perang Salib. Gerakan Cyber Crusade ini menular melalui 4 medium iaitu laman web, blog, permainan video game dan juga filem. Contoh laman web yang diguna pakai oleh gerakan ini dalam usaha menyebarkan ajaran Kristian dalam pada masa yang sama menghina Islam ialah http://www.everystudent.com. Laman web ini mempertikaikan tentang siapakah yang wajib disembah, sama ada Allah ataupun Jesus. Manakala contoh blog pula ialah blog yang dikendalikan oleh Makcik Hajah Sid Al-Wuzara, iaitu seorang blogger yang di mana penulisan di dalam blog ini kesemuanya berkaitan dengan penghinaan terhadap Islam, menerusi pelbagai aspek seperti penghinaan terhadap keesaan Allah SWT, terhadap kesucian kitab Al-Quran dan juga kepribadian Rasulullah SAW. Antara medium lain yang diguna pakai oleh gerakan Cyber Crusade dalam misinya menghina Islam ialah permainan video game. Salah satu contoh permainan video game yang dikenal pasti ialah The Devil May Cry. Ia mengandungi elemen-elemen penghinaan terhadap Islam apabila memaparkan kalimah Allah di setiap pintu yang dikawal oleh syaitan, termasuklah pintu Kaabah. Dan perkara ini merupakan penghinaan yang nyata, yang sangat nyata dan jelas yang dilakukan terhadap Islam. Antara medium lain yang diguna pakai oleh gerakan Cyber Crusade dalam usaha menyebarkan misi agamanya dan dalam pada yang sama menghina Islam ialah menerusi filem. Antara filem yang berjaya diterbit dan dipertontonkan kepada halayak ialah filem fitnah. Filem ini menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang ganas dan bersifat radikal serta kejam. Jadi jelaslah bahawa gerakan Cyber Crusade ini sentiasa mencari peluang untuk menghina Islam dalam apa jua keadaan sekalipun. Penghinaan terhadap Islam sememangnya berlaku pada zaman berutusan lagi, sejak zaman berutusan lagi, di mana penghinaan ini sering dilakukan oleh golongan kafir laknatullah. Dan penghinaan ini berkaitan dengan dua aspek yang selalu dipertikaikan, iaitu mengenai kepribadian Rasulullah SAW dan juga kesucian kitab Al-Quran. Contohnya pada zaman perutusan Rasulullah SAW, Abu Jahal telah mengupah pencaci untuk menghina Nabi melalui medium seni. Nabi dituduh sebagai seorang ahli sihir dan juga Nabi pernah dihina sehingga diletakkan najis di atas kepalanya ketika baginda SAW sujud di dalam solat. Dan penghinaan terhadap baginda berterusan dari zaman ke zaman dan ini tidak dinafikan. Pada era 80-an, Salman Rushdie telah menghina Nabi dalam karyanya The Satanic Verses, dan begitu juga dengan Taslima Nasrin, seorang warga negara Bangladesh, dan tidak kurang juga dengan Irsyad Manji, seorang penganut Islam liberal yang turut menghina Nabi SAW.
Manakala pada zaman moden ini penghinaan terhadap Nabi SAW turut dilakukan melalui karikatur yang menunjukkan bahawa Nabi adalah merupakan seorang pengganas dan tidak bermoral seperti yang dilakukan oleh Denmark Gillens. Antara penghinaan lain yang turut dilakukan ialah penghinaan terhadap Al-Quran, iaitu kitab suci umat Islam, di mana tentera Amerika di Kuba telah membuang Al-Quran di dalam mangkuk tandas dan juga memijak-mijaknya di hadapan tahanan di dalam penjara. Selain itu, Nasr Hamid yang merupakan tokoh liberalisme pluralisme pula bersetuju dengan Friedrich yang memberi teori bahawa Al-Quran itu bukanlah teks ilahi yang asli tetapi merupakan karangan Nabi SAW. Dan dewasa ini kita dikejutkan lagi dengan penghinaan terhadap Islam di Malaysia. Contohnya, kes Alvin Tan dan juga Vivian yang memuat naik poster berbuka puasa dengan sup tulang khinzir. Dan juga kes Chess yang memuat naik video sambutan Aidilfitri bersama 3 ekor anjing. Dan juga kemunculan blogger Makcik Haji Sid Al-Wuzara yang melakukan banyak penghinaan terhadap agama Islam di dalam penulisannya. Jadi jelaslah bahawa gerakan Cyber Crusade sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menyebarkan ajaran agama mereka dan dalam pada masa yang sama menghina agama suci Islam. Okey, insya-Allah seterusnya kita masuk kepada pengenalan blog bagi Makcik Hajah Sid Al-Wuzara. Blog Makcik Hajah Sid Al-Wuzara ini telah ditubuhkan pada 6 Mei. Blog ini adalah blog pribadi yang menceritakan tentang agama Islam serta kehidupan Nabi Muhammad SAW dari kacamata yang negatif. Terdapat 60 entry yang telah dipostkan di halaman WordPress ini dan kesemua entry ini diselitkan dengan gambar-gambar yang menghina Islam dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat pada gambar di atas, ia menunjukkan bahawa terdapat gambar kartun Lady Gaga sedang duduk di atas Kaabah. Seterusnya, jika dilihat kepada aspek-aspek penghinaan yang terdapat di dalam blog Makcik Sid Al-Wuzara ini, beliau menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang kuat seks. Beliau juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam, Al-Quran dan hadis serta individu. Sekarang kita lihat kepada cara penghinaan yang digunakan oleh Makcik Hajah Sid Al-Wuzara ini dalam blognya. Beliau menggunakan penggunaan bahasa yang mana penulisan blognya adalah bersifat negatif. Setiap perkataan yang disertakan dengan ayat-ayat yang lucah, menghina, mencerca dan sebagainya. Antara contoh penggunaan bahasa yang terdapat dalam blog ini adalah babi Muhammad yang merujuk kepada Nabi Muhammad, Ramadan Al-Baruq yang merujuk kepada Ramadan Al-Mubarak. Beliau juga banyak mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran dan membuat tafsiran yang membetul-tuli sehingga mewujudkan surah Al-Munharif dan juga surah Khinzir, dan beliau telah menyertakan terjemahan yang telah dibuat oleh beliau sendiri. Beliau juga memasukkan hadis dan mengada-ngadakan hadis yang tidak wujud. Ini bertentangan dengan Islam itu sendiri. Selain itu, penulis blog ini juga dia menggunakan perkataan-perkataan yang suci seperti Alhamdulillah, Bismillah, Innalillah yang disertakan dalam setiap penulisannya yang jelas mencaci dan mencecer Islam. Cara kedua yang digunakan oleh makcik ini untuk menghina Islam menghina dalam blognya adalah menggunakan pendekatan emosi dan psikologi. Beliau telah menggunakan emosi dan setiap penulisannya dengan menggunakan penggunaan bahasa yang kesat yang ingin menjatuhkan kredibiliti Nabi Muhammad dan mencabar kekuasaan Allah. Dia mencerca autoriti Al-Quran dan hadis serta menjatuhkan individu serta kerajaan. Beliau juga bijak bermain psikologi dengan para penghujung blognya apabila berjaya menjawab setiap hujah-hujah yang ingin menolak penghinaan beliau meskipun hujahnya terbukti salah dalam Islam. Seterusnya kita masuk kepada cara penghinaan yang digunakan dengan mengubah suai gambar-gambar yang dia masukkan di dalam entry blog beliau. Jika kita lihat, ini adalah gambar-gambar yang penghinaan kepada Kaabah, di mana beliau meletakkan gambar khinzir, gambar Lady Gaga, gambar Illuminati dan juga dia menggambarkan Hajarul Aswad itu dengan jamban, yang mana menggambarkan itu bahawa hati Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan seterusnya adalah penghinaan gambar-gambar yang menunjukkan kepada penghinaan kepada Nabi Muhammad, bahawa Nabi Muhammad seorang lelaki yang kuat seks sehingga boleh berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah pada masa itu yang masih kecil. Dan seterusnya adalah penghinaan dengan Al-Quran dan juga penghinaan ke atas kalimah Allah yang telah diletakkan di atas badang khinzir. Dan ini juga merupakan tulisan yang ditulis di atas nota dan beliau upload di dalam blog beliau dengan menghina Allah sebagai babi tua dan juga menghina Nabi Muhammad SAW. Okay, sebagai penutup, jika kita lihat penghinaan ke atas Islam ini adalah satu perkara yang boleh mencemarkan kesucian Islam itu. Dan kalau kita tengok sendiri pun, penghinaan Islam ni boleh dikatakan berlaku dekat seluruh dunia, sama ada di negara-negara Arab maupun di negara kita sendiri. Dan seterusnya, penghinaan Islam oleh Makcik Syed Al-Wuzara ini boleh menyebabkan umat Islam keliru terhadap Islam, di mana dia melemparkan pelbagai tuhmahan dan fitnah kepada Islam. Maka ia boleh menyebabkan orang-orang itu jadi keliru terhadap Islam. Perbuatan menghina Islam ini juga berlaku di negara kita. Ia mengundang tindak balas yang agresif daripada umat Islam dan pihak wajib. Pelbagai kecaman dan bantahan dibuat secara aktif bagi menyatakan ketidaksetujuan masyarakat Islam dengan perkara ini. Macam dalam kes Makcik Syed Al-Wuzara ini, beliau telah di-blog dalam WordPress-nya, Twitter-nya dan juga laman-laman yang digunakan sebagai medium penghinaan ini. Dan ini telah membantukan kerja-kerja usaha beliau lah untuk menghina Islam. Sekian, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.